Salam hormat, berita pagi Sarawak edisi Ahad 28 Mac bersama saya Bumawin. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Menurut kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, setakat ini kes positif merekodkan sebanyak 15,443 kes selepas mencatatkan sebanyak 267 kes baru semalam. Daerah Sibu mencatatkan kes baharu tertinggi dengan 49 kes diikuti Bintulu 44 kes dan Semarahan 31 kes. Manakala daerah Kuching dan Serian 19 kes, Bukit Mabung 13 kes, Julau 10 kes, Kenawit 8 kes, Kapit Sri Aman dan Beluru 7 kes, Meradong Sarike dan Song masing-masing 3 kes. Sementara Matu, Pakan dan Tanjung Manis pula merekodkan 1 kes. JPBN turut melaporkan terdapat 278 kes baharu telah pulih semalam. Ia menjadikan jumlah kes yang telah pulih meningkat kepada 12,629 orang. Selain itu, JPBN juga memutuskan semua majikan termasuk sektor perkhidmatan, perhotelan, pembinaan, pembuatan dan perladangan supaya mendaftarkan nama pekerja ke Pejabat Presiden bahagian berdekatan sebelum 12 April untuk vaksinasi COVID-19. Baik, dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN semalam turut mengisytiharkan 3 kluster baru melibatkan daerah Miri, Bintulu dan Samarahan yang menjadikan jumlah kluster aktif di negeri ini adalah sebanyak 36 kluster. Kluster Jalan Gridbit Miri merupakan kluster komuniti yang dikesan di Jalan Datuk Gridbit Lutong. Indeks kes kepada kluster ini ialah seorang lelaki tempatan berumur 71 tahun yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala pada 16 Mac. Hasil siasatan dan pengesanan kes secara aktif kepada kontak rapat dan kontak kazual tambahan 45 kes taman baru telah dikesan positif. Seterusnya, kluster Kampung Hilir juga kluster komuniti yang telah dikesan melibatkan kampung tersebut. Indeks kes adalah seorang lelaki tempatan berumur 65 tahun yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala pada 19 Mac. 72 orang kes positif COVID-19 telah dikesan daripada pengesanan kes, manakala di Bintulu melibatkan kluster Jalan Tanjung Hidurong. Ia merupakan kluster tempat kerja yang telah dikesan di sebuah penempatan perumahan kerajaan. Indeks kes seorang lelaki tempatan berumur 50 tahun yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala pada 20 Mac. 41 kes positif COVID-19 telah dikesan hasil pengesanan kes. Lebih 500 penduduk di kampung Batu Gong di Serian yang kini menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dinasihati untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, Deputi Superintendent Sudirman Kram berkata ini termasuk tidak dibenarkan keluar dari kawasan rumah masing-masing kecuali untuk mengambil keperluan bekalan makanan yang disediakan oleh pihak berkenaan. Deputi Superintendent Sudirman turut memberitahu satu sekatan jalan polis didirikan untuk mengawal pergerakan keluar dan masuk ke kampung tersebut selain menutup 2 jalan tikus bagi tujuan yang serupa. Rondaan juga kita akan buat daripada masa ke semasa untuk melihat keperluan-keperluan masyarakat di sini ke atas kebajikan-kebajikan. Menurutnya lagi, setakat ini penduduk kampung berkenaan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dan situasi adalah terkawal. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru bilik berita RTM semasa melakukan rondaan di kampung Batu Gong. Kampung Gong dikenakan PKPD selama 2 minggu setelah JPBN mengisytiharkan kluster Batu Gong Jumaat lalu. Kluster tersebut turut dikesan di lokaliti berhampiran iaitu Kampung Cupak sekaligus hampir 400 penduduknya dikenakan Perintah Kawalan serupa. Setakat semalam, JPBN mengumumkan 69 kes positif di bawah kluster berkenaan. Seramai 109 penerima suntikan kedua vaksin COVID-19 di Pusat Vaksinasi Bintulu yang bertempat di Dewan Sri Kenyalang UPM Kampus Bintulu semalam. Jumlah tersebut daripada 414 penerima pertama vaksin tersebut yang telah mendapat suntikan dos pertama pada 6 Mac lalu. Antara penerima suntikan hari ini ialah pemimpin tempatan, ketua jabatan dan petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Dan selepas mengambil vaksin yang kedua yang selama lebih kurang setengah jam sudah, saya tidak ada merasa apa-apa. Jadi oleh sebab itu saya mohon saudara-saudara, saudari yang belum mengambil vaksin jangan takut, jangan khawatir. Sebab vaksin ini adalah sangat penting untuk setiap rakyat. Artinya kira ke berasai berani lagi datai ngagai kuasaan taban udah 2 kali di vaksin nyalai nanti semua kita itu dah di vaksin magang di pelabak kaku kita nadai pinggirau lagi begulai ngapangan diri lebih lagi bala ke gawak bupes perintah kita ke gawak bawa surat kabar RTM pun nadai pinggirau lebih kita begulai ngau rakyat lebih lagi lebih kita kenyempulang nah pemesai rupes perintah nemuai ngabas kampung-kampung ke ngabas rumah panjai. Sementara itu, bagi petugas Barisan Hadapan KKM yang menyempurnakan suntikan kedua semalam menambah keyakinan mereka untuk berurusan dengan orang ramai termasuk menguruskan pesakit COVID-19. So far tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa kesan yang menyakitkan lah. Dari dos pertama sampai dos kedua tak ada masalah. Saya rasa lebih yakinlah untuk bersama pesakit. Kalau dekat Padang kami ambil sampel pesakit, saya lebih yakin dan rasa kurang membawa penyakitlah kepada pesakit. Kita berharap masyarakat di luar sana mengambil kesempatan apa yang kerajaan usahakan ini demi untuk kesihatan dan keselamatan dan juga kelangsungan hidup kita akan datang. Suntikan dos kedua bersambung hari ini di Dewan Seri Kenyalang UPM-KB termasuk di Dewan Sukan Tatau. Saudara, ketika ini bukan hanya musim udang geragau di Bintulu, malah juga musim ikan bawal hitam atau lebih dikenali sebagai ikan duai di perairan Bandar Minyak dan Gas itu. Untuk mengetahui kaedah penangkapan ikan duai oleh nelayan tempatan Bintulu, ikuti laporan yang disediakan wartawan Nasaruddin Stanley Kujat. Ikan duai merupakan hasil tangkapan laut yang masih kekal diwarisi usaha penangkapannya oleh nelayan tempatan di Bintulu. Malah agak istimewa, kaedah yang digunakan sejak turun-temurun iaitu panau masih diperhatikan oleh sebahagian kecil nelayan masyarakat Vai Bintulu. Terjaga kira sudah 30 tahun lah. Anang kumpulan kami tu, anang geng-geng kami, geng botak. Ada juga orang tua-tua dulu lah. Saya sudah meninggal sudah. Ada ya. Jadi kami itu generasi baru nyambung lah. Nyambung kedaya bang tu mesti disambungnya akan pupus. Mereka bukan sahaja sudah berusia, malah kaedah menyelam bagi menghalau kawanan ikan duai masuk ke dalam jaring, sesuatu yang memerlukan ketahanan fizikal dan mental. Menurut tekong geng botak ini, Ismail Lawai, mereka terlebih dahulu membuat umpan dan laluan ikan duai di lokasi yang dikenal pasti terdapat kawanan ikan tersebut di sekitar perairan Bintulu sehingga ke Kuala Tatau. Umpan tersebut yang merupakan daun nipah atau dikenali sebagai bai oleh masyarakat Vai menjadi lokasi kawanan ikan duai berkumpul. Sewaktu kerja-kerja penangkapan ikan duai melalui kaedah panau ini, setiap bai akan dilihat dengan teliti sebelum kru kapal terjun menghalau ikan duai masuk ke dalam jaring. Mesti cukup tubuh dia. Si dia dapat je ya. Mesti mau cukup. Paling kurang-kurangnya 7 orang paling dikit lah. Paling banyak 11 orang kedaya. Si dapat dikit orang lah. Yang mesti mau mahir semua lah. Jalan ke tugas seorang lah. Musa Bidin yang berusia 75 tahun mengakui sekiranya kawanan duai banyak pada setiap bai yang dipasang serta berjaya ditangkap, mereka mampu mendapat hasil sehingga lebih 1,000 kilogram sehari. Musim dapat ikan banyak, memang musim ya memang seronok lah. Dapat ikan banyak. Tapi dulu si ada harga. Walaupun penuh tu
Tiada rega. 50-60 ringgit saja bagi seorang. Kini tu dikit ikan. Besar baginya. Ada 200-300 seorang. Sementara itu, kaedah yang lebih banyak digunakan nelayan tempatan kini iaitu menggunakan pukat hanyut. Selain daripada menggunakan kaedah panau bagi menangkap ikan duai di Bintulu ini, kaedah pukat seperti mana yang sedang dilakukan ini juga digunakan oleh para nelayan. Kebiasaannya sekiranya dilakukan di tempat yang betul, lokasi yang betul, ianya akan mendapat hasil yang sebaiknya, lumayan untuk para nelayan kita di Bintulu. Ini kaedah bagi penangkapan ikan duai di Bintulu. Presiden Persatuan Anak Vai Bintulu, Pandi Suhaili, yang juga merupakan nelayan tempatan, mengusahakan tangkapan ikan duai menggunakan kaedah pukat hanyut sejak sekian lama. Panau adalah satu kaedah tradisional yang masih digunakan sehingga kini di Bintulu ini. Selain daripada itu adalah menggunakan lengkong, iaitu menggunakan kapal yang agak besar dengan pukat yang agak panjang. Jadi dan kaedah ketiga yang digunakan oleh nelayan-nelayan Bintulu ini iaitu pukat hanyut, pukat tangsi. Pukat yang dilengkapkan dengan pelampung mula diturunkan kira-kira pukul 7 atau 8 malam di lokasi yang terdapat makanan ikan duai. Ia mengambil masa sehingga 3 jam untuk kerja-kerja tersebut selesai dijalankan dengan panjang keseluruhan pukat lebih 2 batu nautika. Kerja-kerja menaikkan semula pukat kebiasaannya menurut Pandi akan dilakukan pada pukul 2 atau 3 pagi dan akan siap sepenuhnya pada pukul 6 atau 7 pagi. Rezeki nelayan pada hari ini agak berkurangan. Ada disebabkan beberapa faktor, iaitu arus yang tidak bergerak dan juga obor-obor yang terlampau banyak menyebabkan pukannya agak berat dan tenggelam. Jadi inilah risiko yang terpaksa ditanggung oleh para nelayan di laut yang luas. Tidak semestinya mendapatkan hasil yang banyak setiap kali turun ke laut. Tugas sebagai seorang nelayan bukanlah mudah dan hasil yang diperolehi juga tidak menentu selain berdepan cabaran alam. Mereka juga berkorban nyawa dan tenaga demi menyediakan bekalan makanan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Nasaruddin Steli Kujat, RTM. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak. Sentiasa patuhi SOP untuk mengelak jangkitan virus COVID-19. Bersama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya Bu Mawin, salam hormat sehingga berjumpa lagi.